Wajib haji yang kedua, larangan ihram. Larangan dalam masa ihram adalah perkara dan perbuatan yang dilarang dilakukan selama mana masa berada dalam keadaan ihram daripada mula berniat ihram sehinggalah tahlul. Seandainya dilakukan oleh orang yang sudah berniat ihram haji atau umrah, maka haji dan umrahnya tetap sah, tetapi pelakunya dikenakan dam yang telah ditetapkan. Terdapat 13 larangan ihram dan terbagi kepada dua jenis, iaitu tarafuh dan juga itlaf. Jenis tarafuh, iaitu bersuka-suka, berseronok, berhias, seperti pertama menutup kepala, iaitu bagi lelaki, pakaian bersarung juga untuk lelaki, menutup muka untuk perempuan, sarung tangan, bau-bauan, minyak di kepala ataupun di bahagian badan, mukaddimah jima', bersetubuh, nikah kahwin. Sekiranya larangan jenis tarafuh dilakukan dengan sengaja, berdosa dan dikenakan dam. Manakala sekiranya dilakukan tanpa sengaja atau secara jahil, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Untuk larangan-larangan daripada nombor 1 sehingga 7 akan dikenakan dam taghyir dan takdir. Larangan bersetubuh dikenakan dam tartib dan takdir, dan nikah tidak dikenakan dam, tetapi nikah tersebut tidak sah. Jenis itlaf, menggugur atau menghilam atau merusak dan membinasakan, iaitu memotong atau mencabut rambut atau bulu di badan, memotong kuku, memburu atau membunuh binatang buruan, menebang, mencabut pokok ataupun tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Sekiranya larangan-larangan jenis itlaf dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau jahil, berdosa dan dikenakan dam. Untuk larangan-larangan daripada nombor 10 dan 11 akan dikenakan dam taghyir takdir. Larangan 12 dan 13 pula dikenakan dam taghyir dan ta'dil. Dari sudut bahasa, dam bermaksud darah. Dari sudut syarak, dam ialah ibadat gantian yang merupakan binatang, iaitu al-an'am, yang disembelih seperti unta, lembu, kambing, kibas sebagai gantian daripada makanan di tanah haram atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah di atas sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab diwajibkan dam: meninggal wajib haji dan umrah, berlaku ihsar bagi orang yang telah berniat ihram, terhalang daripada menyempurnakan wukuf di Arafah, tawaf atau sa'i dengan sebab ketakutan daripada musuh, penyakit dan sebagainya, melanggar nazar semasa mengerjakan haji, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa berihram, iaitu larangan dalam masa ihram, membuat haji tamattu' atau qiran menurut syarat-syarat yang wajib dibayar dam, luput wukuf di Arafah setelah berniat ihram dan meninggalkan tawaf wada tanpa uzur syar'i. Jenis-jenis dam. Dam tartib dan takdir. Maksud tartib adalah mengerjakan satu demi satu mengikut tartib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Takdir pula merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Dam taghyir dan takdir. Maksud taghyir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdir pula merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Dam tartib dan ta'dil. Maksud tartib ialah mengerjakan satu demi satu mengikut tartib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Ta'dil pula menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Dam taghyir dan ta'dil
Masuk taghyir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdir pula menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Dam tartib dan takdir. Sebab-sebabnya dikenakan dam: ihram tamattu' dengan syarat-syaratnya, ihram kiram dengan syarat-syaratnya, tidak berniat ihram di miqat, luput wukuf di Arafah, tidak melontar jamrah, tidak mabit di Mina dengan syarat-syaratnya, tidak mabit di Muzdalifah dengan syarat-syaratnya, meninggalkan tawaf wada', melanggar nazar dalam mengerjakan haji. Dam yang dikenakan iaitu menyembelih seekor kibas atau kambing atau sebahagian daripada 7 bahagian lembu atau unta di tanah haram. Jika tidak mampu, berpuasa selama 10 hari iaitu 3 hari semasa berihram dan 7 hari apabila balik ke tempatnya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dikeluarkan 10 cupak makanan asasi. Jika tidak mampu juga, tertanggunglah di atas zimmahnya. Dam tartib dan ta'dil. Sebab dikenakan dam, iaitu persetubuhan yang merosakkan haji, iaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal atau sebelum selesai kerja-kerja umrah. Dam yang dikenakan iaitu kepada suami sahaja yang dikenakan dam. Menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu, digantikan dengan 7 ekor kambing. Jika tidak mampu juga, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Jika tidak mampu juga, hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Haji perlu diqada pada tahun berikutnya. Begitu juga qada umrah. Dam, taghyir dan ta'dil. Sebab-sebab dikenakan dam tersebut: memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram atau tanah halal semasa dalam ihram. Memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram Mekah. Belalam adalah dianggap sebagai binatang buruan. Memotong, meneban atau mencabut pokok di tanah haram Mekah kecuali pokok mati. Dam yang dikenakan iaitu menyembelih binatang yang sesuai mengikut bilangan binatang yang diburu, pokok yang ditebang, atau membeli makanan dengan nilai harga binatang yang diburu, pokok yang ditebang dan dibahagikan kepada fakir miskin di Mekah. Atau berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga binatang yang diburu atau pokok yang ditebang, iaitu 1 cupak 1 hari. Dam taghyir dan takdir. Sebab-sebab dikenakan dam: membuang, mencabut, menggunting 3 helai atau lebih rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan, memakai pakaian bersarung, berjahit, iaitu lelaki, memotong, menanggal, membinasa kuku, memakai wangian sama ada di badan, pakaian, makanan dan minuman atau menghisapnya ke dalam hidung, menutup muka atau sebahagian daripadanya, iaitu wanita, memakai sarung tangan, memakai minyak di kepala atau di janggut atau semua bulu di muka selain daripada tumbuhan di pipi dan dahi. Melakukan perkara permulaan persetubuhan, dam hanya untuk lelaki sahaja. Melakukan persetubuhan selepas tahallul awal tetapi belum selesai tahallul sani dan dikenakan dam kepada lelaki sahaja. Melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji dan juga terhadap lelaki. Dam yang dikenakan: menyembelih seekor kambing, kibas di tanah haram, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap orang, atau berpuasa selama 3 hari
sebab-sebab dikenakan dam. Dam ihsar, tertaham atau ditaham oleh musuh dalam perjalanan atau terkepung atau musim wabak, terhalang dan tidak boleh memasuki Mekah sedangkan ia sudah berniat ihram. Boleh juga digunakan untuk menyelesaikan masalah wanita yang datang haid dan tidak dapat melakukan tawaf haji atau umrah kerana terpaksa balik segera ke tanah air. Begitu juga pesakit yang berpenyakit berat yang terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut, iaitu haji dan umrah. Bagi kedua-dua golongan ini boleh selesai masalah dengan dam ihsar. Dam yang dikenakan iaitu menyembelih seekor kambing dan bercukur bergunting. Jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor kambing dan dibahagikan kepada fakir miskin di tempat tahlul itu. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing.